سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين. وبعد، الحمد لله، bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kali yang keduanya kita bertemu di dalam bulan yang ke-10 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, memayungi rahmatnya kepada kita semua, asbab Al-Quranul Karim, yang mana insya-Allah pada malam ini kita nak memperbaiki, kita nak tahsin bersama-sama bacaan Al-Quran kita. Baik tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita akan mulakan permulaan kuliah kita ini dengan sebutan huruf hijaiyah. Kita akan pilih satu huruf sambungan pada pertemuan kita yang lepas, dan kita akan buat latihan huruf tersebut insya-Allah. Jadi huruf yang kita akan sambung pada malam ini yaitu pada huruf apa? Minggu lepas huruf Sad. Bukan huruf Sa, huruf Sad. Malam ni insya-Allah kita akan sambung muka surat 9 huruf Dad. Nak sebut huruf Dad pun tak nak wani. Takut bunyi Dad pun dia juga. Jadi semua pakai tunggu saya sebut. Lepas tu baru buat kita kata nak ikut sama-sama sebut selepas tu. Baik, huruf ini dinamakan sebagai Dad. Tulisan dalam bahasa Arab, Dad bagi fathah, kemudian ada alif, ada dal. Kalau minggu lepas kita kata Sad, hari ini Dad. Tu nama dia. Sebut nama dia bagi betul-betul, jangan salah. Huruf Dad adalah as'ab hurufil hijai nutqan. Huruf Dad adalah huruf yang paling susah untuk disebutkan, khususnya dalam bahasa Arab. Huruf Dad ni paling payah. Jadi insya-Allah dengan panduan yang diberikan oleh para ulama yang mutqin, Syekhul Qurra, kepada kita semua, insya-Allah kita akan jadikan panduan. Jadi malam ni kita nak selesaikan segala khurafat yang kita dah dengar pasal Dad ni. Malam ni kita nak rungkai insya-Allah secara mudah faham dan juga santai insya-Allah. Okey, boleh tengok pada muka surat yang ke-6. Tengok pada muka surat yang ke-6, tuan-tuan dan puan. Huruf Dad adalah salah satu daripada huruf yang keluar daripada al-lisan. Sama macam huruf Sad. Cuma Sad makhrajnya adalah hujung lidah menyentuh dengan gigi bahagian bawah, iaitu pada tempat tumbuh gigi bahagian bawah. Itu Sad. Tetapi Dad satu-satunya huruf. Dia ni jenis sorang-sorang dia ni. Dia duduk kat mana? Okey, kita boleh tengok dalam buku. Cuba tengok pada muka surat yang ke-5, ada penerangan yang diberikan kepada kita. Huruf Dad nak sebut dia menggunakan tepi ataupun sisi lidah. Tepi ataupun sisi lidah yang disebutkan di dalam kitab
Misalnya kita At-Tajwidul Musawwar yang dikarang oleh Fadilatul Dr. Aiman Ujdi Suwaid rahimahullahu taala. Beliau menulis untuk menyebut dad hafatul lisan. Hafatul lisan maksudnya tepi ataupun sisi lidah. Yusraha am yumnaha, yusraha atau yumnaha, sebelah kanan atau kiri. Okey, tengok lagi, kiri atau kanan. Kiri orang Arab kata yusraha, yakni yusra al-haffa, yusra haffatil lisan, sebelah kiri, ataupun yumna haffatil lisan, ataupun sisi lidah sebelah kanan. Dirapatkan pada gigi geraham atas bahagian dalam. Jadi kalau kita faham betul-betul penerangan yang diberikan, hanya dua alat sahaja untuk menyebutkan huruf dad. Yang pertama apa dia? Lidah, iaitu di bahagian sisi lidah. Ni lidah, sisi lidah kat mana? Tepi ni. Daripada okey, ni hujung lidah. Dekat sini kita pergi sisi lidah, hafatul lisan, sampai pangkal ni. Daripada depan ni sampai belakang ni sama ada kiri atau kanan. Kanan atau kiri. Itu nombor satu alat yang digunakan untuk nak sebut dad. Yang kedua adalah gigi geraham atas. Dua tu saja. Hak lain tak ada. Faham kan? Jadi kalau kita dengar orang kata kat kita, ataupun orang bagi panduan kat kita, nak sebut dad ni pipi kena kembung, tak ada. Istilah tu tak ada. Saya tak pasti mereka ambil mana. Guru yang mutqin, guru yang mahir. Misalnya kita ada banyak ulama terkemuka dunia dalam bidang Quran. Mereka tak pernah ajak kita pun kata pipi kena kembung. Contohnya sebut bo, jadi macam mana? Bo, dia jadi kembung pipi ni. Tak ada. Tak betul. Saya, tuan-tuan belajar dengan saya, ambil cara saya ajar. Nah? Okey, itu yang pertama. Di antara pantang larang yang tak boleh buat. Yang kedua, mata kenyit. Mata kenyit. Mungkin tanda jadi je kot lah. Sebut bo, mata kenyit. Tanda jadi kot. Kenyit mata tak ada. Ulama tak sebut pun. Sampai dalam kitab Arab saya duk gelek. Ulama sebut hafatul lisan ma'a ma yujawiruha minal atrasil ulya. Yang pertama sisi lidah, yang kedua geraham bahagian atas, al-adras al-ulya. Okey, yang tak betul pipi kembung. Lepas tu misai pun kena sengit. Misai kena sengit lah. Lepas tu bibir pun sama juga. Bibir. Mungkin saya rasa mereka faham kata sebelah kanan atau kiri sisi lidah kot. Tu yang jadi pipi pun kena tarik kanan ataupun kiri. Pipi tak ada peranan dalam menyebut dad. Dan satu lagi, bibir mulut pun sama juga, tak boleh muncung. Muncung pun tak boleh juga. Guna hak dua tadi ya. Tepi lidah dengan gigi geraham atas, bahagian atas. Gigi geraham atas bahagian dalam. Okey, macam mana kita nak sebut? Tengok pada muka surat 9. Muka surat yang ke-9. Cuba tengok kotak yang pertama. Kotak yang pertama huruf dad baris fathah. Macam mana kita nak itmam al-harakah? Macam mana kita nak sempurnakan fathah pada dad? Macam saya kata tadi, kita guna sisi lidah. Belah mana yang senang Ustaz? Kalau ikut pengalaman, belah kiri lagi mudah daripada belah kanan. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, ni tengok. Ni lidah. Ni sisi lidah ni. Daripada depan ni sampai pangkal. Ni gigi geraham. Gigi geraham bahagian dalam masuk belah ni. Ni saya buat macam ni. Ni luar, ni dalam. Jadi, kita akan ambil ni lidah kita ni, tolak. Kita akan tolak. Dekat hujung lidah, jangan duk sentuh kuat dekat depan tu. Dekat situ orang Arab kata mantiqah talamus min ghairi dhaqar. Maksudnya tempat tu tak boleh tekan. Hujung lidah dia tak ada peranan dalam nak menyebut dad. Sisi lidah saja. Sisi lidah dengan gigi geraham. Hujung lidah jangan tekan kuat.
Pasal apa ulama tak bagi tekan? Takut jadi huruf dal. Biasa dengar ada orang kata waladdon. Kalau sebut waladdon, maksudnya hujung lidah kita tu menyentuh kuat di bahagian depan. Hujung lidah tu jadi kuat, tahan depan. Don. Tu jadi don. Lah ni dot fathah. Dengar betul-betul saya sebut. Perhati cara pergerakan mulut saya. Saya sebut sebelah kanan dulu. Buka mulut boleh buka, boleh masuk dua jari. Ini untuk itmamul harakat, kesempurnaan harakat dia. Sebut ba. Jangan baca do. Do jangan muncul tak ada. Muncul tak ada. I'malu syafataini 'inda nutqi harfi ad khata' wa lahnun fi tilawah. Jangan muncul mulut. Kalau ba bagi fathah jangan muncul. Buka mulut boleh masuk dua jari. Dua jari ni ulama ajak bagi kita sebut tu bagi tepat keluar dia tu jelas. Sebut ba. Okey, tengok betul-betul muslimat tu ikut sekali. Sebut ba. Tepi lidah bagi kena garham. Apa? Ba. Ya. Kiri atau kanan maksudnya kita ada pilihan ke itu. Kita nak guna sebelah sisi lidah kiri pun boleh, kanan boleh. Lidah kita kiri atau kanan. Bila dia kata atau tu maksudnya pilihan. Kita nak pakai kiri atau kanan. Kalau kita pakai belah kiri, maksudnya garaham sebelah kiri. Garaham sebelah atas belah kiri. Kalau kita pakai belah kanan, maksudnya kita kena tolak pergi dekat garaham belah kanan. Macam tu. Tolak lidah bagi kena garham, bagi rapat masuk ke garham. Kali itu keluar huruf dad. Okey, yang tengah sekali lagi ba. Okey, sebelah kiri sebut ba. Okey, apa yang berlaku bila kita sebut ba? Okey, lah ni kita nak tengok lidah kita. Tadi ni kita bercakap tentang makhraj. Kali ni kita nak bercakap tentang sifat huruf dad. Tebal ke nipis? Tebal. Tebal ni dipanggil apa? Isti'la. Dipanggil huruf isti'la. Ad-dad minal isti'la. Dad daripada huruf isti'la. Khussa dhaghtin qid. Dan dalam masa yang sama dad juga bersifat dengan itbaq, iaitu berlaku lengkungan pada permulaan lidah. Keliling lidah depan tu dia melengkung, dia jadi macam lekuk. Jadi apa yang berlaku pada dha bila kita sebut dha tadi, lidah kita di bahagian belakang yang kata isti'la tu terangkat bahagian belakang. Yang kedua bahagian depan tu sama juga, dia terangkat. Sama ada terangkat tu menyentuh langit ataupun tak menyentuh. Asalkan dia terangkat. Terangkat dia nama dia itbaq. Kalau tak terangkat nama dia infitah. Okey, bila sebut dha sekali lagi cuba rasa tengok. Pangkal lidah dengan depan tu sebenarnya dia terangkat, dia tak duduk. Dia tak duduk tempat asal dia. Lidah ni kalau nak tahu tempat asal dia, waktu kita tak bercakap ataupun waktu kita relax. Maksudnya lidah tu dia relax dia duduk bawah. Kalau dia terangkat tu maksudnya huruf tu tebal lah. Bila kita sebut. Okey, sebut ramai-ramai. Dha. Ada yang muncul mulut, ada yang baca dha. Tak boleh, bukan dha. Saya pesan minggu lepas ke bila tau, kalau ada handset kan, buka kamera tengok. Tengok mulut saya sebut je nak, tengok handset sebut, baru tahu. Kalau saya sebut, tengok saya sebut betul lah. Tapi bila buat sendiri, kita tak tahu kita buka mulut macam mana. Pasal sambil sebut tengok saya. Sagi saya abang hang muncul, cuma saya tak tunjuklah siapa dia hang muncul. Kan? Jadi kalau boleh itu macam saya kata, ada seorang yang boleh infak cermin hak halus tu. Tapi cermin tu jangan bagi hilang. Cermin tu jangan cari cermin hak ada solek macam orang perempuan tu. Cari cermin bulat tu saja. Nanti setiap kali tahsin ni pomai supaya kita boleh tengok cara kita sebut macam mana. Jangan pandang apa kita kata pandang enteng dekat sebutan huruf ni. Sebab kalau silap takut dia batal sembahyang. Pertama surah Al-Fatihah kita. Okey, tengok dad baris kasrah pula. Cuba tengok dad baris kasrah.
Sebut Di. Kasrah ni ulama ajak kita macam mana nak sebut huruf berbaris kasrah. Kita mestilah merendahkan rahang mulut. Waktu turun ni. Ni waktu turun ni. Sebut Di. Di. Makhraj dia tetap sama macam tadi. Dia tak berubah. Sebut Di. 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 Okey. Untuk kotak yang ketiga sebut Dal baris dhammah, kita muncung mulut. Sebut Du. 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 Ghairil maghdu. Al-maghdu. Okey. Kemudian seterusnya sebut Bam. Kotak yang keempat sebut Bam. Bam. Rasa tak dia bunyi macam macam keluar kat gelang tu. Macam tersekat. Bam. Kalau dengar dekat mic ni, dengar kat speaker kan, dengar saya sebut Bam. Nampak bunyi tu. Pasal apa bunyi macam tu Ustaz? Pasal apa bunyi macam tu? Ni melibatkan sifat huruf sebenarnya. Dal bila mana ia berbaris sukun ataupun bersyaddah, bersabdu, maka dua sifat huruf akan keluar pada ketika itu. Yang pertama sifat apa? Istitalah. Istitalah. Dia memanjang. Dia memanjang. Yang kedua sifat rikhwah ataupun rakhawah. Dia mengalir. Suara dia tu mengalir. Bam. Nampak bunyi yang mengalir itu adalah rakhawah. Yang lambat ketika mana menyebut huruf ta itu adalah istitalah. Bam. Sekali lagi sebut bam. Bam. Tapi ingat satu perkara, jangan qalqalah. Jangan baca bad. Bad. Kerana dad bukan daripada kumpulan qalqalah. Qalqalah ada 5 saja huruf Arab yang boleh qalqalah. Yang pertama ba, jim, dal, qaf, ta. 5 ni saja daripada 28 huruf Arab yang boleh qalqalah. Selain pada tu tak boleh. Dad tak termasuk dalam grup tu, maka dia tak boleh qalqalah. Okey, sambung lagi sebut du. Du. Dal, dani. Dal, dani. Dekat sini ada dengung. Dengar saya baca tadi, saya dengung. Dal, dani. Pasal apa ustaz dengung? Pasal tanwin bertemu dengan dad. Dan dad itu salah satu daripada 15 huruf ikhfa. Ikhfa tu halqi ke haqiqi? Haqiqi, bukan halqi. Halqi itu izhar. Jadi apa maksud ikhfa? Ikhfa maksudnya sembunyi, kelumui. Tanwin tu jangan bagi nampak, sembunyi tanwin tu, ikhfakan tanwin tu. Macam mana kita nak ikhfakan tanwin tu? Lidah terapung, gigi tak rapat. Lidah terapung, gigi tak rapat. Proses nak bagi tanwin tu sembunyi, lidah mestilah terapung, gigi tu mestilah tak rapat. Macam mana? Dani. Jangan baca don. Itu idgham. Yang tu idgham. Tak betul. Lidah bagi terapung. Kena faham. Dekat sini ikhfa. Ikhfa tu sembunyi. Tak faham juga ustaz, sembunyi tu macam mana? Sembunyi ni kelumui. Kelumui nampak tak? Tak nampak. Jadi tanwin tu jangan bagi nampak, kelumui dia. Bagi dengar bunyi ya. Bunyi tengah-tengah dia nak masuk ke huruf dad. Ikhfa at-tanwini 'inda ad-dad. Sekali lagi sebut dani. Lidah tu bagi duduk tengah-tengah, jangan bagi dia sentuh kat mana-mana. Kalau sebut dani, lidah kita duduk kat tempat nun. Dia duduk kat makhraj nun. Dia jadi idgham. Sekali lagi dani. Waktu sebut dani tu jangan muncul mulut. Ada yang muncul mulut ke tak? Jangan muncul. Jangan baca dani. Dia muncul pula dah. Jangan muncul mulut. Buka mulut. Nak masuk ruang jari.
Okey, saya sebut sebelah kanan dulu. Dengar betul-betul. Tengok cara sebutan dia. Dhabbani. Okey, tengah sebut Dhabbani. Sebelah kiri sebut Dhabbani. Jangan muncung mulut. Nak muncung dhammah saja. Okey, sambung lagi. Dhabna. Dhabna. Minal mudni. Minal mudni. Madidan danidan. Madidan danidan. Okey, mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam ni. Kita teruskan membuat latihan secara konsisten. Jangan harap malam ni saja buat latihan, lepas pada tu tak buat dah. Kena rajin buat latihan. Jadi saya nak ulang sekali lagi. Siapa ada pen pensel tolong tanda. Di antara benda yang tak boleh buat, perkara yang tak boleh buat, pantang larang. Senang cerita punya khurafat kan. Sebab tu saya kata khurafat tu benda tak boleh buat. Waktu sebut bot, apa dia? Yang pertama, waktu sebut dia pipi tak payah kembung. Tak payah disebut bo. Saya nak buat mendakti, saya tak bisa buat. Tak bisa buat. Okey, yang kedua, mata kita tak payah duk kerji. Orang bo, ada kerji. Jangan rejit mata. Lepas tu pipi ni, seterusnya pipi ni jangan duk sengit sana sengit sini, tak gaduh. Pipi tak ada kaitan dengan sebutan bod. Sebutan bod ni hanya lidah dengan gigi geraham, kanan atau kiri. Tu saja. Mudah-mudahan jelas. Kalau balik ni, kalau kurang betul kalau ustaz sebut ni, kami dah mengaji bot ni lama dah. Pipi ni kita kena tarik ni. Tak apa nak percaya. Kalau tak apa nak percaya, balik ni buka YouTube, cuba tengok syekh-syekh Arab baca. Jangan tengok syekh Melayu baca. Kita kalau boleh fokus yang Arab. Fokus yang Arab, lepas tu ulama Quran pula. Siapa dia? Cuba buka Dr. Aiman Rushdi Suwaid rahimahullah. Kemudian cuba cari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Cuba cari depa-depa ni. Ambil dua ni cukup, try cari tengok. Lepas tu Syekh Mishari Al-Afasi. Kalau boleh cari tengok. Tengok depa sebut surah Al-Fatihah cukuplah. Kita boleh tahu dah waladdallin kat belakang tu. Kan? Tengok ayat 7 depa baca tu, daripada siratal ladzi, lepas tu sampai ad-dallin belakang tu tengok. Mulut depa ada tak buat macam kita tarik sana tarik sini? Tak ada. Mulut depa biasa je. Biasa kan. Waladdallin. Depa cuma buka mulut. Dallin. Keluar. Cukup. Secukup rasa. Cukup rasa. Okey, kita sambung tahsin Al-Quran Al-Karim insya-Allah taala. Okey, kita nak sambung surah hari itu, surah An-Naba. Habis ke tak lagi? Habis dah surah An-Naba tu. Terus masuk Al-Mulk. An-Naba ada sikit ni. Terus masuk Al-Mulk. Macam mana? Masuk Al-Mulk. Okey, macam mana semua nak ambil Al-Mulk terus? Al-Mulk. Okey, surah Al-Mulk. Al-Mulk masuk Al-Mulk. Baik. Kalau semua sepakat nak ambil surah Al-Mulk, insya-Allah kita akan mulakanlah daripada ayat pertama
Sampai ayat yang ketiga dulu kita telah tengok dan muka surat 562. Okey, kita ambil 3 ayat dulu baca lah. Saya baca kemudian ikut sifat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Baik, ayat yang pertama kita cuba bedah dulu ayat yang pertama ni. Bedah tu maksudnya kita nak perincikan satu persatu huruf yang ada. Satu ayat saja. Ayat kedua tu kita tak bedah lah. Ini untuk tujuan ulang kaji bagi pelajaran-pelajaran yang lepas yang kita bisa ngaji. Okey, huruf yang pertama huruf ta. Ta berbaris fathah, kita akan baca keluarkan sedikit angin. Sikit saja, jangan banyak. Ta. Ta. Bila saya sebut ta, nipis kata baik. Nipis. Maka orang Arab kata ta ini adalah harfun muraqqaqun mustafilun munfatih. Huruf yang nipis. Nah, abang kata nipis ya. Tapi yang saya sebut tadi tu, nah, abang kata sifat huruf dia tu nipis. 3 huruf. Muraqqaqun mustafilun munfatih. Baik, ta, sebut ta. Huruf ba nipis. Ba. Ba. Ra fathah tebal, huruf mufakham, huruf tebal. Maka kita akan baca ra. Huruf tebal kalau baris fathah dia pantang sungguh dengan muncung mulut. Jangan muncung mulut. Jangan muncung mulut. Jangan baca tabaraka ra. Bukan ra. Ra. Bukan mulut, boleh masuk 2 jari. Ra. Ra. Kaf fathah ka. Ka. Nipis kata baik? Nipis. Sekarang ni tabaraka huruf ra sahaja mufakham ataupun tafkhim. Hal lain tu semuanya adalah mustafil ataupun istifal infitah. Kemudian alladhi, lam ada syaddah. Syaddah ni adalah isyarat kepada apa? Tekan. Kita kena beratkan sikit huruf tu waktu baca. Tekan dia. Sebab dia ada 2 huruf. Tabarakalladzi. Rakalladzi.
Nah, tabarakalla. Huruf lam adalah huruf nipis. La. Kemudian zal bagi kasrah. Ingat, zal dengan zai orang kerap kali tertukar huruf. Jangan duk baca allazi, bukan zi. Ustaz, walaupun kami silap sebut, sepatutnya zal dia tak ada bunyi macam z, macam lebah. Z, dia tak bunyi lagu tu. Tapi kami baca z. Sedangkan zal ni kena keluar lidah sikit. Zi. Tapi kami baca z. Kesalahan kecil ke besar, Ustaz? Besar. Jangan pandang enteng, jangan pandang biasa-biasa dekat kesalahan tukar huruf ni. Kesalahan ni berat. Sebab tu saya dah kata 32 kanun kesesaan tu. Bukan saya sebut. Pasal dia berat semua. Tak ada kompromi jenis ni. Ni kalau kena tu kena semua. Kalau salah tu salah macam lah. Pasal dia boleh tukar tukar maksud. Tukar maksud. Okey. Kemudian huruf ya tu adalah mad asli dua harakat alladhi. Kemudian ba kasrah kita baca apa? Bi. Setiap kasrah dalam itmamul harakah kita kena rendahkan rahang mulut. Dia mengeluarkan I. B. Jangan baca B. Ada ke Ustaz orang baca B tak nak dengar pun? Ada. Bismillah. Tengok dia bunyi B apa? B. Bismillah. Benda ni tuan-tuan dan puan, kita duk dengar berlaku kat mana? Dekat tu. Dekat pusat asuhan kanak-kanak tu. Tadi kau tempat-tempat tu tuan-tuan pergi lah pagi-pagi tu tak ada kerja apa kan. Siapa dapat ada pencin tak ada kerja apa, try pergi. Lagi waktu lepas start enjin tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Jadi ba kasrah tu B bukan B, mim kasrah mi bukan me. Tidak ada di dalam bahasa Arab huruf yang keluar I kecuali ada satu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tempat tu saja dalam Hafs an Asim, dalam riwayat yang kita baca. Hafs an Asim. Okey, jadi B, jangan baca B, biyadihi, bukan biyadihi, biyadihi. Okey, ya fathah, ya nipis, dal kasrah di. Setiap kasrah bagi keluar I, jangan keluar I. Jangan baca D, bukan D, D. Kalau D tu Hindustan tu no. Hindustan tu. Arab tak ada. Dalam Quran kita tak boleh baca itu. Kemudian hak kasrah hi. Sebut hi. Masuk pada lam sukun kita akan baca hil. Waktu sebut hil tu lidah kita duduk dekat makhraj huruf lam, iaitu lidah itu dia melengkung menyentuh pada makhraj dia, iaitu bahagian atas, bahagian di langit atas. Okey. Kemudian mim dhammah. Setiap yang dhammah itu muncul mulut. Mu. Keluar U. Mu. Jangan keluar O tak. Mu. Bukan mu. Biyadihil mul. Bukan mu. Mu. Ada jadi ke Ustaz? Dia pun baca mu tu? Ada. Saya pun tak ada pula. Ni yang dia sebut. Ni pasal ada. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Mul. Kalau tuan-tuan dan puan faham betul-betul itmamul harakah, kesalahan seperti ni dia akan berlaku. Sebab tu saya kata dhammah tu U, dia keluar U. Lawan hak benda tak boleh O. Dia tak boleh O, dia kena U. Okey, sekejap kita bercepat sikit. Al-mulku, kaf dhammah hu. Dia keluar angin, kaf ni dia keluar mahmus sifat dia. Kemudian waw fathah, muncung kucuk. Wa. Sebut wa. Dia kena kucuk muncung. Huruf waw satu-satunya huruf yang kalau dia fathah dia boleh muncul. Satu dia hak huruf lain tak boleh. Huruf lain tak boleh. Kucuk muncul. Wa. Kemudian ha tu muncul. Waw fathah, wa nipis, ain fathah, satu lagi huruf ain. Huruf ain ni masyarakat kita, masyarakat Melayu Islam, bila sebut huruf ain, mereka sebut layang atas angin ni. Sepatutnya ain ni tempat keluar dia adalah tengah lengkung. Dia kena sebut asah dia. Ai. Ai. Tapi ada yang baca ani.
Contohnya wa huwa ala bunyi ala Allah. Lain atas ni ni. Tak boleh macam tu. Dia kena jelas. Wa huwa ala. Lam nipis, la, kaf dhammah muncul. Masuk pada lam syaddah. Syaddah ni maksudnya kita kena berat, tekan sikit. Kulli sya. Shin nipis, sya. Jangan baca sya, bukan sya, sya. Masuk pada ya, syai. Kemudian hamzah kasratain kita akan baca in. Cuma di sini ada hukum ikhfa, kita akan dengung syai'in. Dengung tebal. Gunnah mufakhamah. Waktu ni kita dengung tebal. Sebab qaf tu isti'la tebal. Cuba sebut syai'in qadir. Okey, dekat qadir kat hujung tu bila kita waqaf berhenti, maka roh itu akan menjadi tarqiq, muraqqaq, akan menjadi nipih. Kalau kita sambung dia jadi tebal. Kalau berhenti nipih, maka kita akan baca qadir. Sebut qadir. Jangan baca qadir. Bunyi belakang bunyi yu. Tu salah. Tu tebal. Jangan baca qadir, bukan qadir. Qadir. Sikit ya. Satu lagi, jangan duk lebih pada orang Arab. Kadang-kadang dia baca macam mana? Qadir. Boy. Dia panjang lebih pada Arab lah. Kalau baca macam tu jadi rakhawah. Roh ini bukan bersifat rakhawah. Roh ini bersifat dengan tawassul ataupun baini, mengalir sedikit sahaja. Okey, cuba baca ayat pertama, tengok nak dengar. Okey, hari ni kita dah baca lepas isyak ni. Setiap kali lepas isyak baca. Kali ni kita bagi berbetul. Hak mana tak berapa kena berbetul. Silakan baca tabarakalladzi. 1 2 kuatkan surah ramai-ramai. Dalam dua kata ada yang kata biyadihil, bukan he. Nampak tak? Sebab tu kata ada berlaku. Benda tu dia ada berlaku. Cuma kadang kita tak perasan. Hak kasrah bunyi hi, bukan he. Tadi ada dengar yang baca tabarakalladzi biyadihil mulk, bukan he. Biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Sekali lagi baca tabarakalladzi. Okey, kemudian kesalahan halus. Kesalahan halus berlaku pada perkataan wa huwa. Waw tu jangan tekan sangat. Jangan darab. Orang Arab kata jangan nabarkan al-waw. Nabar ni maksudnya kita tekan ataupun darab. Darab tu orang Arab kata darab. Ataupun bahasa kita lah ni kita kata stres. Kita jangan streskan waw. Kalau kita streskan waw tu, dia jadi macam mana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Kita tekan waw tu. Jangan tekan kat waw. Kalau tekan dekat waw, dia akan berlaku kesalahan yang dipanggil sebagai ikhtilas. Ikhtilas ni apa dia? Ikhtilas ni cara kita sebut tu tak sama macam orang Arab sebut. Orang Arab bila dia baca wa huwa, dia tak kata wa huwa. Dia tekan dekat huruf ha. Kita tekan kat waw, dia tekan kat ha. Macam mana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam tu. Sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, cuba sambung ayat kedua. Kau nak berhenti ya? Boleh sambung satu ayat ni? Boleh, insya-Allah. Okey, cuba baca start pada alladhi, berhenti sampai amala. Kuatkan suara ramai-ramai, silakan baca.
Okey, dekat huruf ha pedas. Ha pedas tu pasal apa nama dia ha pedas? Pasal dia keluar pedas tu. Jadi bila nama ha pedas tak keluar pedas, dia jadi pelik kan. Macam mana? Yang betul ha itu kena jelaskan. Alladhi khalaqal mauta wal haya ha wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca sekali lagi. Okey, di antara kesalahan halus yang macam wa tadi adalah pada perkataan khalaqa. Perkataan khalaqa ni orang Arab kalau depa baca dekat huruf kha tu depa tekan sikit. Depa nampakkan kha. Khalaqa. Sebut khalaqa. Khalaqa. Kita baca macam mana? Khalaqa macam tak tekan pun, kita straight kan. Khalaqa tu beza cara kita sebut dengan orang Arab. Orang Arab depa tekan sikit dekat kha tu. Pasal tu depa baca alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca sekali lagi. Okey, bagus. Sambung wa huwa. Roh dekat belakang tu bersifat dengan tafkhim. Dia akan dibaca dengan tebal. Bila kita berhenti dia akan jadi roh sukun. Maka kita akan baca Al-Ghafur. Al-Ghafur. Paling cantik kalau berhenti macam saya sebut Al-Ghafur. Macam tu ya. Jangan sampai Al-Ghafur. Kalau baca macam tu dia jadi macam Qadir. Jadi macam tu. Dia jadi maksudnya lebih daripada orang apa? Orang Arab. Terlebih Arab pula. Tak boleh baca itu. Sikit ya. Ghafur. Qadir. Sikit ya. Beza dia tebal nipis, tapi sifat tetap sama, iaitu rafa. Kalau lajak satu ayat lagi, boleh? Satu ayat kami tak larat tengok jarang Ustaz boleh. Boleh kan? Ayat yang ketiga insya-Allah. Okey, silakan baca alladhi khalaqa sab'a samawati. Okey, dekat tanwin bertemu dengan ta. Dekat situ berlakunya hukum ikhfa haqiqi. Okey, huruf ta huruf tebal ke nipis? Tebal. Bila ta tu huruf tebal, maka berlaku di sini gunnah mufakhamah. Dengung tu kena tebal. Dengung ikhfa ni bukan sama. Kalau huruf nipis cara nipis. Kalau huruf tebal cara tebal, dia tak sama. Ada setengah tu depa kata ikhfa dengung malah. Orang hak kata tu depa mengaji tak talaqi. Depa mengaji tahu baca akhir. Itu tak boleh. Yang sebenarnya yang kata ikhfa ni dia ada maratib dia ada martabat. Dengung nipis, dengung tebal dia adalah dia ambil kira. Jadi kat sini kita kena baca dengung tebal pasal ta itu huruf yang tebal. Huruf yang disebutkan oleh orang Arab harfun mufakhamun musta'lin mutbaq. Huruf yang tebal. Jadi kita akan baca macam mana? Dengan saya sebut alladhi khalaqa sab'a samawati. Ada kena naik tibaqa. Baca sekali lagi. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jangan baca qa. Bukan qa. Huruf qaf tebal ke nipis? Qaf tebal nipis? Tebal. Huruf apa nama dia? Isti'la. Infitah. Jadi bila dia tebal bagi fathah, saya sebut berkali-kali sebelum ni, huruf tebal bagi fathah dia cukup pantang dengan muncul mulut. Jangan duk katai muncul mulut.
Jangan duk baca tibaqa. Amboi, dia muncul juga. Jangan muncul mulut. Jangan muncul mulut. Tak boleh. Tibaqa. Jangan muncul. Tukar muncul mulut kepada buka mulut. Mulut buka boleh masuk dua jari. Qa. Ambil asas dia balik yang kita dah ngaji. Sebut. Qa. Ti. U. Tibaqa. Macam tu. Okey, sambung. Ma tara. Jangan baca tara, bukan ta. Ta tu nipis. Duk pi ikut ra sama jenuh. Jangan ikut ra tu memang dia terbaik pun dalam fathah. Okey, setiap huruf ni dia ada kita kata terbaik nipis dia. Kalau dia nipis, dia tetap dengan nipis walaupun jiran dia terbaik. Jangan duk pi ikut. Pi ikut jadi tara, jadi tara, bukan tara. Sebut tara. Ma tara. Macam tu. Okey, kemudian huruf kha tu terbaik ke nipis? Khalqi. Terbaik. Bila dia terbaik, ingat saya kata tadi, huruf terbaik ni kalau nama kata baris fathah, baris atas, dia cukup pantang dengan muncul mulut. Jangan duk baca khalqi. Jangan baca kha, bukan kha, khalqi. Fi khalqi. Kemudian kha tu jelas kan? Kha. Kemudian ar-rahman. Dekat ra tu dia ada syaddah. Tekan sikit. Syaddah ni adalah tanda untuk kita kena tekan sikit huruf tu. Sebab dia ada syaddah. Khalqir rahmani. Sebut. Ma tara fi khalqir rahmani. Macam tu. Okey, cuba ambil sekali lagi. Ma tara sampai tafawut. Jangan baca tafawut. Ada setengah tu kan. Siapa-siapa yang ada gigi penuh atas bawah tu, keluarkanlah sifat angin pada huruf ta ni. Tafawut. Jangan baca dia keluar terus baca orang tak ada gigi tu. Jangan baca tafawut. Dia buat macam sa pula. Bukan sa. Sini huruf ta. Jadi bagi yang ada gigi itu bagi rapat, dia akan keluar celah-celah tu. Tafawut. Wut. Tahan sat. Tahan, kemudian bawa angin tu keluar. Jangan bagi angin tu keluar terus. Jangan baca tafawut. Itu tak betul. Pasal apa? Pasal tak ni, kalau kita belak, kita perhati betul-betul sifat dia, dia ada sifat musyaddad ataupun syiddah. Syiddah ni suara yang tertahan. Syiddah ni suara dia tertahan. Macam mana? Bila dia berhenti, baris dia akan sukun. Nama kata waqaf, dia akan sukun. Wud, dia akan tahan. Wud. Lepas tu baru dia lepas angin. Wud. Macam tu. Bukan tafawud. Terus tak boleh. Dia kena tahan dulu. Tafawud. Macam tu. Tengok saya baca. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Cuba sebut. Ma tara. Okey, cuba Fahmi. Farji'i. Okey, di antara tempat kesalahan halus. Kesalahan halus ni melibatkan cara sebutan orang Arab. Orang Arab bila nampak perkataan al-basara, orang Arab akan streskan dekat ba tu. Dia akan tekan dekat ba tu. Macam mana dia baca? Dia tekan dekat ba. Farji'il basara.
farji'il basara. Jangan baca farji'il basara. Farji'il basara. Tak boleh, itu tak betul. Kalau baca dengan syekh yang mutqin, syekh yang memegang sanad Al-Quran, bertalaqi dengan mereka, dekat situ dia kata salah, bukan al-basar, bukan al-basara, tapi al-basar. Al-basar, macam tu. Ada kawan saya, salah seorang daripada qari yang terkenal di Malaysia ni, cuma saya tak mahu sebut nama dia. Dia ziarah kat Kelantan. Kebetulan hari itu ada kelapangan. Dia ziarah syekh saya, Syekh Hisham Abdul Bari Rajih hafizahullah. Dalam ziarah tu dia baca surah Al-Mulk. Dia baca Al-Mulk dekat sini antara tempat yang syekh tegur dia lah. Jangan baca farji'il basara, bukan basara, tetapi farji'il basara. Ba tu kena tekan. Al-basara, bukan al-basara. Al-basara, jangan tekan kat sad, tekan kat ba. Itu cara lahjah orang Arab. Kalau tidak, dia berlaku kesalahan ba, ikhtilas. Nama dia ikhtilas. Mengaji Quran ni kena halui. Tak halui, siapa pun boleh baca. Sebab tu bertalaqi lah, kena bertalaqi. Okey, saya rasa kita berhenti sampai ayat yang ketiga. Cuma satu lagi, futur, tok tu bagi terbaik semua kan. Futur, 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 macam tu. Kemudian ra, farji'i, ra tu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab wa ila Allahil marji' wal ma'ab. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lemah, yang kerdil, yang dhaif daripada diri saya sendiri. Hakikat baik atau buruk adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu kembali, kita bertemu semula insyaAllah pada bulan depan, iaitu minggu pertama dan minggu yang kedua, hari Ahad malam Isnin, insya-Allah taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم تلاوة القرآن وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.